Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM. So kelas kita malam ni disponsor lah. Ditaja oleh IM Future lah, Parlimen Indra Mahkota Datuk Saifuddin Abdullah. So kelas kita 1 jam hari ni, 1 jam dan mungkin 1 jam lebih lah. Cikgu nak bincang soalan MRSM bahagian B. Soalan bahagian B ni 45 markah. Pelajar tengok pemberatan dia sangat besar lah. Untuk 5 soalan 45 markah. So soalan ada 9 markah, ada 8 markah. Bahagian ni, bahagian B ni 5 soalan wajib jawab 5 soalan wajib. Nak dapat A+, kena jawablah semua. Sekejap cikgu admin. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Cari nilai X apabila tangent X negatif 2. So kita tengok dekat sini, tangent X negatif 2 antara 0 hingga 360. Dekat sini pelajar highlight first kali bila dapat soalan macam ni, tangent X negatif 2. So tangent X negatif 2. Negatif ni menunjukkan dia berada di sukuan mana di sukuan yang keberapa. Sebelum ni pelajar dah belajar. So kita ada 4 sukuan ni, 4 kuadran tu lah. Add sugar to coffee add sugar to coffee. Maksudnya bila tangent negatif, pelajar dah tahu automatik. Pelajar tahu tangent negatif ni berada di sukuan yang kedua, berada di sukuan yang keempat. So kita tekan kalkulator sajalah. Tangent X. So X sama dengan tangent inverse 2 So kita tekan kalkulator. So kita tekan kalkulator lah, shift tangent. Shift tangent 2 So pelajar akan dapat sudut dia 63.43. Sudut dia 63.43. 63.43 ni sudut rujukan dia lah. Tapi kita tahu bila tangent negatif berada di sukuan yang kedua. So bila sukuan yang kedua 180 tolak dengan 63.43. So pelajar boleh tekan kalkulator lah. So kita tekan kalkulator 180 tolak dengan jawapan kita tadi So kita akan dapat 116.557. Ni jawapan yang pertama lah, 116.557 darjah. So sekarang ni dia nak antara 0 hingga 360. Bermakna dia ada lagi satu. Ni untuk sukuan yang kedua. Kalau sukuan yang keempat 360 tolak dengan 63.43. So kita tekan kalkulator lagi lah. 360 tolak dengan 63.43. So pelajar akan dapat 296.57. 96.557. Jadi 2 jawapan lah. Dekat mana pelajar akan dapat markah? So dekat sini kita tengok 3 markah So markah yang pertama sudut rujukan lah. Markah kedua dan markah ketiga. Boleh setakat ni pelajar? Settle untuk soalan A kita pergi kepada soalan B. Soalan B ni lakarkan graf Y sama dengan 2 cos X dan Y sama dengan negatif sin X.
Okey, bagi 0 hingga 360. So dia minta kita lakar dua graf. Okey, macam mana kita nak lakar graf yang pertama? Y sama dengan 2 cos X. Y sama dengan 2 cos X. Okey, pelajar tahu kalau 2 ni adalah amplitude lah. Okey, amplitude. Jadi graf cos pelajar tahu. Kalau graf cos macam ni lah. Okey, mesti bermula dengan 1 macam ni. Okey, ni graf cos lah. Tapi sekarang ni dia bagi cos dia 2 So mesti dia start dengan 2 lah. Okey, kalau cikgu sketch, so dia akan jadi macam ni. So cikgu besarkan sikit lah. Okey, so dia start dengan 2 So 2 lah kat sini. Okey, 2 kat sini, bawah dia mesti negatif 2 lah. Sebab amplitude dia 2 So bila kita sketch, dia akan jadi macam ni lah. Okey, ni graf yang pertama. Okey, ni 0, ni 90, ni 180, ni 270, ni 360 lah. Okey, ni graf yang pertama Okey, kita tengok graf yang kedua. Okey, graf yang kedua dia minta kita sketch Y sama dengan negative sign. Okey, yang ni pelajar take note juga. Kalau Y sign mesti bermula dengan 0 macam ni lah. Okey, dia akan jadi macam ni. Satu kitaran lengkap. Okey, tapi dekat sini dia negatif. Okey, bila negatif, dia mesti turun ke bawah macam ni lah. Dia terbalik. Okey, so dia bermula dekat sini lah. Okey, dekat sini, so nilai dia adalah negatif 1 lah. So dia akan jadi macam ni. So yang ni berapa ni? Ni 90. Pelajar biasakan ni 180. Okey, 270. So dekat sini 360. Okey, kalau graf dia macam ni. Okey, so dekat sini 90, 180. Okey, 270, 360 lah. Okey, tapi dia negatif, dia lalu dekat bawah So dia akan jadi macam ni. So cikgu sketch. Okey, so dia akan naik 1. Okey, dia akan turun macam ni. Okey, so settle graf yang kedua. Okey, boleh pelajar setakat ni. Ni graf yang merah ni, Y sama dengan negatif sin X. So bila negatif, dia pusing ke bawah. Okey So settle. Bila dia minta kita sketch, lakarkan graf Y sama dengan 2 cos X, Y sama dengan negatif sin X. Sekejap, cikgu masih admit lagi pelajar. Okey, so kita dapat macam ni lah. Okey, sepatutnya pelajar kena buat pada ruang jawapan dia bagi pada kita dekat sini. So bila dia bagi pada kita, kita buat sudut dia 90, 180, 270, 360 lah. Okey, tapi cikgu nak tunjuk pada graf ni. Okey, nak tunjuk pada soalan ni lah. Okey, so settle dekat sini. Seterusnya, nyatakan suatu nilai pemalasi bagi Y sama dengan 2 cos X plus C. Okey, so yang ni special sikit soalan dia. Kalau pelajar biasa admit, pelajar tahulah. Okey, C ni kita tahu. C ni adalah pintasan Y lah. Okey, supaya kedua-dua graf mempunyai nilai maksimum yang sama. So kita nak ni graf sin dengan graf cos. Okey, kita tahu bila Y sama dengan negatif sin kita tengok yang merah tu. Okey, kita tengok graf yang merah ni. So maksimum dia dekat sini lah. Maksimum mesti nilai yang paling tinggi sekali. Okey, so nilai dia adalah 1 lah. Untuk yang ni nilai dia 1.
Okey, sekarang ni kita nak sketch yang ni. Okey, kita nak cari nilai maksimum. So kita gantikan Y ni sama dengan 1. So Y sama dengan 2 cos X plus C. Kita gantikan Y ni dengan 1. Okey, so pelajar boleh tekan kalkulator lah. Okey, cos X. Okey, bila cos X, so cikgu ganti 2 cos 0 plus C. So 2 cos 0 pelajar boleh tekan kalkulator lah. Cos 0 berapa pelajar? Halo, cos 0. So kalau kita tekan kan cos 0, so kita akan dapat 1 lah. Okey, 1 darab dengan 2, so kita akan dapat 2 dekat sini. Maksudnya kalau kita nak cari nilai C, so cikgu tulis kat sini 1 cos, sekejap, takut pelajar tak faham so kita gantikan. Okey, 1 sama dengan 2 cos 0 plus C. So dekat sini kita tekan kalkulator, kita akan dapat 2, 1 tambah C. So C ni 1 tolak 2, so dia akan dapat negatif 1 lah. So nilai maksimum dia negatif 1. Tempat yang sama lah untuk graf cos ni. So settle untuk soalan ni. Boleh tak pelajar? So settle untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan nombor 12 lah. Okey, rajah 7 menunjukkan satu pola terbentuk daripada gabungan segitiga sama sisi. So semua ni segitiga sama sisi. Nyatakan sama ada pola dalam rajah 7 mewakili satu teselasi. Okey, so jawapan pelajar, pola ni teselasi tak? Ya kan? Sebab dia segitiga je. Segitiga dia pusing, dia jadi macam ni. Sebab bentuk dia sama. So jawapan dia ya saja. Ya. Satu teselasi. Teselasi. Mudah je nak tahu teselasi, bentuk dia sama. Okey, dia pusing, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Bentuk dia sama. Semua segitiga sama sisi. So settle Okey. Untuk yang kedua. Okey, diberi P adalah pantulan pada garis DE. Okey, P tu pantulan pada garis DE. Okey, dan transformasi Q pantulan pada garis DF. So ni DF. Okey, dengan mengenal pasti imej bagi segitiga ADE. Okey, kita nak imej ADE Jadi yang ni adalah objek lah. Yang tu adalah objek di bawah suatu gabungan QP. So pelajar tahu kalau QP mesti cari P dulu. Okey, P ni apa dia? Pantulan pada garis DE. So dia pantul dekat sini. Dia pantul dekat sini. So ni objek, dia pantul, so kita akan dapat imej dia kat situ lah. Okey, settle untuk P. Okey, lepas tu kita cari Q. Okey, macam mana kita nak cari Q? Kita tengok dekat sini. Q adalah pantulan pada DF. So DF. Okey, dia akan pantul, dia akan pergi jadi imej yang kedua dekat sini. So settle untuk yang ni. Okey. So seterusnya yang ni settle Okey, huraikan selengkapnya transformasi tunggal yang setara dengan gabungan QP. Okey, apa maksud transformasi tunggal? Okey, maksudnya objek yang ni terus jadi macam ni. Tu maksud dia tunggal. Okey, kalau tadi yang ni objek ni dia transform jadi imej ni dan dia
pantul lagi sekali jadi macam ni. Maksudnya 2 kali pantulan dia dapat macam ni. Okey. Untuk soalan yang kedua ni transformasi tunggal, dia nak soalan ni segitiga ni terus jadi dekat bawah. Dia sekali jalan je. Okey, so yang ni macam mana jadi yang ni? Ni macam mana jadi yang ni? Sekali pusing So kita tahu, kalau dekat situ pelajar mesti tahulah. Okey, putaran berapa darjah ni dekat sini? Putaran mesti dia pusing macam ni lah. Okey, so dekat sini 60, so dekat sini 60. So putaran 120 darjah ikut arah jam. Pada pusat putaran dia adalah D ni lah. So dia berputar dekat D. Bagus, ada pelajar respon. Cikgu suka Okey, so maksudnya dia sekali jalan. Tu maksud transformasi tunggal. Okey, boleh Okey, settle untuk soalan ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, segitiga ABC ialah imej bagi segitiga DEF. Okey, so sekarang ni kita tengok ABC. So kita tengok ABC. So ABC yang besar lah. Okey, ABC ialah imej. C imej bagi objek DEF Okey, DEF. So kita tengok DEF. Maksudnya DEF tu ialah objek lah. Kat sini DEF ni ialah objek. Okey. So sekarang ni dia bagi pada kita soalan tu. Okey, huraikan selengkapnya transformation X dan Y dan X. Okey, so macam mana objek ni jadi imej yang besar tu? So kita tahu so objek dia kecil lah. So mesti ada pembesaran lah. Pembesaran. Okey, bila pembesaran, okey, mesti ada faktor skala lah. Faktor skala. Okey, 2 pada titik. Cikgu salah ke ni? DEF tadi. Minta maaf pelajar Okey, cikgu ulang lagi sekali. Macam mana boleh salah ni? Okey, ABC ialah imej. So yang besar ni adalah imej. Okey, yang kecil ni DEF ni ialah objek. DEF ni ialah objek. DEF ialah objek. So macam mana objek ni jadi macam ni? So first kali mesti dah dia pantul kan. So objek dia macam ni. So automatik dia akan pantul, dia akan jadi macam ni. So dia akan berlaku pantulan. So dekat sini kita ada Y, kita ada X So Y ni pantulan lah. Okey, pantulan pada garis DF. So dia pantul, dia jadi macam ni. Okey, bila lepas dia pantul, dia mesti berlaku pembesaran lah. Pembesaran. Okey, bila pembesaran mesti ada faktor skala. Faktor skala. So faktor skala ni kita kena cari. Faktor skala ni kan imej bahagi dengan objek. So imej dia kita nampak kat sini, imej dia besar 2. So objek dia 1. So 2 bahagi 1. So kita dapat 2 lah. Jadi faktor skala 2 pada titik B. So settle. Okey, untuk soalan macam ni pelajar, dia kena ada main dia lah. Bila ada pantulan, so 1 markah. Pada garis 1 markah. Okey, pembesaran 1 markah. Faktor skala 1 markah. Pada titik 1 markah. So 5 markah untuk soalan ni. Boleh setakat ni pelajar?
Okey, settle untuk soalan ni. Okey, mudah je soalan ni sebenarnya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, diberi luas segitiga ABC ialah 48. Okey, segitiga ABC 48. So kita tahu ABC tadi yang besar tadi Okey, kita tengok ABC. Mana? ABC yang besar ni. So yang besar tu image dia ialah 48. Okey, hitung luas segitiga CEF. So cikgu sketch mula yang besar ni. Okey, 48. Okey, seterusnya dia nak cari CEF. CEF yang kecil tu lah. CEF mana? CEF. Okey, dia nak yang kecil dekat sini. Okey So sekarang ni kita formula yang kita guna untuk soalan luas, untuk tajuk penjelmaan ni IK2O IK2O. Yang ni pelajar kena tahulah. Okey, sekarang ni dia nak segitiga yang kecil dekat sini je. Okey, maksudnya dia nak objek lah. So image dia kita tahu yang besar tu adalah 48. K ni adalah faktor skala. Tadi faktor skala tadi 2. So darab dengan objek. So 48 sama dengan 4. Yang ni objek So 48 bahagi 4 dapat objek dia. So kita tekan kalkulator sajalah. Okey, so 48 bahagi dengan 4. So kita akan dapat jawapan dia 12. So objek dia 12. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, lagi satu pelajar bila jawab mesti jawab di ruang jawapan Okey, mesti jawab. So kalau soalan C ni mesti jawab dekat C ni lah. Okey, yang ni cikgu just nak tunjuk kepada pelajar lah untuk soalan ni. Okey, boleh setakat ni. Kita tengok soalan yang ke-13 lah. Okey, jadual di bawah 2 menunjukkan umur bagi 40 orang pelancong. So pelancong kita tahu ada 40. Okey, yang melawat Pulau Tioman pada suatu hari. Okey, so kita ada jadual dekat sini. Diberi min umur ialah 35. Dia dah bagi dah min dia 35. Okey, soalan yang pertama, nyatakan saiz selang kelas. Okey, macam mana kita nak cari selang kelas? Okey nak cari saiz selang kelas, kita ambil satu saja. Okey, kita tengok sepadan atas dia, maksudnya 19 ni kita ambil dengan 20 ni kan sepadan atas dia 19.5. Okey, mesti tolak dengan sempadan bawah. Sempadan bawah dia, bawah daripada 10 dia lah 9.5. So bila kita tolak kita akan dapat 10. Okey, jadi 10 tu adalah saiz selang kelas. Settle, boleh Okey, cikgu ulang lagi sekali. Kalau saiz selang kelas kita ambil je yang mana-mana sepadan atas. Katalah antara 29 dengan 30, 29.5. Okey, mesti dia tolak dengan sempadan bawah dekat sini 19.5. So bila kita tolak kita akan dapat 10 lah. Okey, saiz selang kelas dia 10. Tapi kena tunjuk calculation dia dekat sini lah. Okey, seterusnya hitung nilai M dan N. Macam mana kita nak cari nilai M dengan N dekat sini? Okey, so kita tahu jumlah pelancong dia 40. Jadi kita tambahlah semua ni. Maksudnya kita tambah. So settle saiz selang kelas. So kita tambah saja. Maksudnya 4 tambah M tambah N tambah 10 tambah 8 sama dengan 40. Okey, so kita tinggal dekat sinilah M tambah N sebab dia tak ada nilai. So 4 tambah 10 14, 14 tambah 8 22. So 22 buat pergi sebelah, tolak 22 lah. 40 tolak dengan 22. So M tambah N sama dengan
18. So settle untuk soalan ni. Okey, hitung nilai M dan N. So kita dapat jawapan dia macam ni. Okey, so settle Okey, seterusnya hitung sisihan piawai bagi data tersebut. Okey, macam mana kita nak cari sisihan piawai untuk soalan ni? Okey, first kali pelajar bila nak cari sisihan piawai, nombor 1 kena cari min dululah. Kena cari min, tu wajib lah. So min dekat sini dia bagi tak min dia? Min umur dia bagi 35. Okey, so yang ni min umur bila pelajar cari min, yang kedua pelajar kena cari varian lah. Varian ni sigma kuasa 2 sama dengan jumlah fx kuasa 2 per jumlah frekuensi tolak dengan min. Okey, dah dapat varian, baru boleh cari sisihan piawai. Sisihan piawai kuasa 2 buat pergi 11. So dia akan jadi punca kuasa 2 nilai yang kita ada ni lah. Okey, 3 ni pelajar kena mahir untuk soalan ni. Okey, so untuk cari M dan N, so M dan N yang pertama kita dah dapat tadi, dan seterusnya kita cari min Okey, maksudnya kita, titik tengah dekat sini. So titik tengah kita kena buat lagi satu lah. So titik tengah kita dapat 10 tambah 19 bahagi 2. So pelajar akan dapat 14.5. Okey, so dekat sini pelajar dapat 24.5, 34.5, 44.5, 54.5. Okey, ni F darab dengan X F darab dengan X. So dekat sini cikgu tulislah. Cikgu tulis jawapan dia F darab dengan X. So 14.5 darab 4. So kita just tekan kalkulator sajalah. Okey, 14.5 darab dengan 4. So kita akan dapat 58. Okey, so 24.5 darab M, 24.5 M. Okey, 34.5 N. Okey, 44.5 darab 10. So 445. 54.5 kat sini contohkan sikit. So 54.5 darab 8. So kita akan dapat 54.5 darab dengan 8. So pelajar akan dapat 436. Okey, so kita kena tambah semua sekali lah. So bila kita tambah, so dia akan jadi macam ni 58 tambah 24.5 M tambah 34.5 N tambah dengan 44.5 tambah 436. Okey, kita bahagi dengan jumlah F Okey, jumlah F tadi 40 lah. Okey, 40. So sama dengan min dia 35. Okey, so dekat sini pelajar kena selesaikan lah. Okey, bila pelajar selesaikan, pelajar akan dapat. So cikgu tambah 58. Okey, 58 tambah dengan 44.5. 445 tu sebab dia darab 10 So 445. Okey, tambah dengan 436. So kita akan dapat 939 lah. Okey, pelajar akan dapat macam ni, 24.5 M. Okey, tambah dengan 34.5 N sama dengan, so 40 didarab dengan ni lah. Okey, so 40 darab dengan yang ni, kita tolak dengan yang ni 939. Okey, so pelajar akan dapat 40
darab dengan 35. Okey, tolak dengan jawapan kita tadi So kita akan dapat 461. 461. Okey, so kita dah ada dua persamaan. Ni persamaan pertama, ni persamaan yang kedua. Okey, baru kita dapat jawapan dia pelajar So cikgu tulis baliklah. So M, yang ni untuk soalan B M tambah N sama dengan 18. Okey, lepas tu kita ada 24.5 M tambah dengan 34.5 N sama dengan 461. Okey, cikgu tulis balik. Cikgu nak jawab dalam bentuk metrik lah. Okey, so M tambah dengan N sama dengan 18 Okey, so cikgu nak jawab menggunakan kaedah metrik. So cikgu just tekan kalkulator sajalah. Okey, so cikgu boleh tekan kalkulator. Kalau Okey, mode equation. So dekat sini ada dua unknown. So cikgu tekan 2. So A1 dia adalah 1, B1 dia adalah 1, C1 dia adalah 18. Okey, A2 dia 24.5, 4.5. Okey, so B2 dia 34.5. Okey, C2 dia adalah 461. So kita akan dapat jawapan dia. X ni yang depan lah. So M16, N2. So M16, N ni 2. Betul pelajar? Pelajar yang dah kira. So kalau kita buat dalam bentuk metrik, kita salin baliklah. 1, 1, 24.5, 34.5. So dalam bentuk metrik, so M, N sama dengan 18, 461. Okey, so M, N sama dengan, so pelajar just salin baliklah. Okey, 1 per 1 darab dengan 34.5. 1 darab dengan 34.5. So cikgu darab terus So pelajar akan dapat 34.5 tolak 1 darab 24.5. Okey, lepas tu kita salin balik, kita terbalikkan dia lah. Okey, cikgu buat dekat bawah, tak ada ruang lah nak buat So cikgu salin balik. Sorry pelajar Okey, so dia akan jadi macam ni lah. MN sama dengan 1 per 34.5 tolak 1 darab 24.5. So kita terbalikkan dia. 4.5 naik atas, 1 turun bawah. So negatif 1, kat sini negatif 24.5. So kita salin balik 18, 46, 1. So pelajar akan dapat 34.5 tolak 24.5, 1 per 10 lah. Okey, 34.5 negatif 1 negatif 24.5. So 1 kita salin balik 18, 461. So jawapan akhir pelajar MN tadi pelajar dah ada dah. M dia tadi berapa? 16. So N dia 2. So kena tulis macam ni Last sekali baru kita tulis M16, N dia 2. Okey, so settle untuk soalan ni. Faham tak? Boleh faham tak pelajar? Boleh faham? Okey, so pelajar boleh respon, tak ada masalah. Okey, so untuk cari varian, yang ni formula untuk cari varian lah. Okey, fx kuasa 2. So f x kuasa 2 kat situ. Okey, fx kuasa 2 maksudnya x ni kuasa 2 lah. Okey, so, 4 kuasa 2, so 16. Okey, pelajar boleh tulis terus ataupun pelajar boleh kira dapat. Biasanya
Kalau cikgu akan minta pelajar buat jadual lah. Dia akan sambung jadual dia macam ni. Okey, so fx kuasa 2, x kuasa 2, 4 kuasa 2, 16. So 16 setting balik 4 kuasa 2, 16 darab dengan 14.5. 14.5. So pelajar akan dapat 232. Di sini 232. Okey, M tadi kita dapat 16 M tadi 16. So 16 kuasa 2. 16 kuasa 2 darab dengan 24.5. 24.5. So pelajar akan dapat 6272. 6272. Okey, seterusnya N tadi kita dapat 2 So 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2 didarab dengan 34.5. 34.5. So pelajar akan dapat 138. 138. Okey, seterusnya 10 kuasa 2. Okey, 10 kuasa 2 didarab dengan 44.5. Okey, pelajar akan dapat 4450. 4450. Okey, seterusnya 8 kuasa 2. Okey, darab dengan 54.5. Okey, so pelajar akan dapat 3448. 3488. So yang ni kita tambah semualah. So baru kita dapat nilai ni Okey, bahagi dengan total frekuensi 40 tolak dengan min. So kita akan dapat jawapan dia. So cikgu tulis dulu kat sini. Okey, 3488 tambah dengan 4450 tambah dengan 138 tambah dengan 6272. 6272 tambah dengan 232. 232. So kita akan dapat jawapan dia 14580 lah. 14580 bahagi dengan 40 tolak dengan min 35 kuasa 2. Okey, so sekejap cikgu respon kalau ada pelajar tanya. So bahagi 40 kita akan dapat macam ni, tolak dengan 35 kuasa 2. Kalau ada salah bagi tahu So kenapa jawapan dia negatif ni? Sepatutnya positif. So kita kira semula. Okey, tak apa. Terima kasih Okey, maksudnya sekarang ni frekuensi ni bilangan pelajar X ni adalah titik tengah kat sini Ni adalah X. Yang ni yang kuasa 2 ni kan. Maksudnya 4 darab dengan 14.5 kuasa 2. So baru kita dapat jawapan dekat sini Betul Cuba respon pelajar. Betul? Halo. Okey, maksudnya 4 darab dengan 14.5 kuasa 2. Okey, so kita tekan sekaligus dengan kalkulator So cikgu tekan sekaligus. Okey, kita buat sekali lah. Okey, 4 buat bracket 4 darab dengan 14.5 kuasa 2. Betul? Okey, tambah dengan 16 darab 24.5 kuasa 2. Okey, so kita tambah lagi 2 bracket 2 darab dengan 34.5 kuasa 2. Okey, so kita tambah lagi 10 darab dengan
44.5 kuasa 2. Mana kuasa 2 Okey. So dan last sekali, cikgu buat tambah tak tadi? Ada tambah So tambah dekat sini 20. Tadi berapa ni? 2. Okey, boleh, no problem. So cikgu nak pelajar faham je sebenarnya cerita dia ni. Okey. So kat sini 10 didarabkan dengan 44.5 kuasa 2. Okey, tutup bracket. So kita tambah lagi dengan 8 darab dengan 54.5 kuasa 2. Okey, so settle. Kita akan dapat jawapan dia. Betul jawapan dia banyak ni Betul 56,390. So total kat sini 56,390. So kita bahagi dengan frekuensi dia 40, bahagi dengan 40. So kita akan dapat jawapan dia macam ni lah. 1409 ni kita tolak dengan 35 kuasa 2. 35 kuasa 2. So pelajar akan dapat jawapan dia 184.75. Okey, simak ni 184.75. So sisihan piawai, so punca dia lah. Punca 184.75. So jawapan dia kita dapat. Kejap cikgu cek skema jawapan. So 13.59. Okey. So pelajar dapat tak jawapan macam ni? Okeylah, settle untuk soalan 13. Okey rasanya itu sajalah untuk hari ni. So soalan 14, 15 dan 16 kita bincang kemudian lah. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. Cikgu harap video cikgu nanti membantu kelas cikgu ni membantu. Okey, cikgu open. Ada soalan tak?